Bab berkenaan dengan apa yang digalakkan kepada orang muhrim dan selainnya membunuhnya. Apa yang digalakkan kepada orang muhrim dan selainnya membunuhnya. Daripada binatang-binatang di tanah halal dan tanah haram. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara, empat jenis binatang, semuanya adalah keji. Yuqtalna fil hilli wal haram, boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Al-hida'ah, apa ni? Lah. Wal ghurab, gagak. Wal fa'rah, tikus. Wal kalbul aqur, anjing yang galak. Qala kata perawi, saya berkata kepada Qasim, afara'ait al-hayyah, apa katamu tentang ular? Qala tuqtalu bi sughrillah, katanya, kata Qasim, boleh dibunuh dengan kehinaan, dengan kehinaan yang ada padanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, 5 jenis binatang yang keji, khawatir, boleh dibunuh di tanah halal dan haram. Ular, gagak yang al-abqa, gagak yang bertampung, tampung warna dia putih di dada dan belakang, itu adalah al-ghurab al-abqa. Tikus, anjing galak, wal hudayya, dan elang. Lebih kurangnya kita tahu dah cara Muslim ni, dia main sangat banyak, isi dia tu lebih kurang. Tapi dah kita baca kitab, dia pernah ikut cara dia lah. Betul. 5 khawatir. Tadi juga yuqtalna, boleh dibunuh fil haram, di tanah haram. Tadi ada sebut tanah halal dan tanah haram. Ini sebut tanah haram saja, tanah riwayat ni beza sedikit. Al-aqrab, jengking ataupun kala. Wal fa', tikus, hudayya, elang, gagak, dan anjing kala. Siapakah kira-kiranya kalau tak ada, dia tak tengok mari hadis, dia mari sanad lain. Wa hadatsanahu, apa pasal ni? Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanadnya isinya sama. Dia tujuan dia nak membanyakkan sanad. Itu tujuan juga Muslim. Sebab itulah kalau beza sikit lafaz dia sebut. Kalau tidak beza dia juga sanad. Nak ayat banyak sanad bagi sesuatu hadis. Dan ini lebih menguatkan lagi hadis tersebut. Hak ni seterusnya lebih kuat tu juga. Al-kalbul aqur. Ini riwayat daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membunuh, memerintahkan membunuh 5 binatang yang keji dalam tanah halal dan haram. Kemudian perawi menyebutkan sama seperti hadis Yazid bin Zuraik, sama seperti hadis Yazid bin Zuraik lagu tu. Tapi permulaan dia tu beza. Tadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun fawasid. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyuruh. Beza di awal, akhirnya super. Akhirnya super. Cuma tadi dalam riwayat Yazid bin Zuraik, yuqtalna fil haram, boleh dibunuh di tanah haram. Dalam riwayat ni Rasulullah SAW menyuruh membunuh 5 jenis binatang yang keji di tanah haram, tanah halal dan tanah haram. Lepas tu dia sebut serupa dengan hadis Yazid bin Zuraik. Lain segi lain tak ada beza. Beza sedikit tu dia royak.
Diriwayatkan daripada Aisyah seperti itu. Cuma ada kulluha. Khamsun minad dawab kulluha fawat. 5 jenis binatang semuanya keji. Boleh dibunuh di tanah haram. Lepas tu lain itu seperti tadi. Lepas tu riwayat daripada Salim daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, 5 jenis binatang tidak menjadi kesalahan, tidak berdosa kepada orang yang membunuhnya. Baik di tanah haram wal ihram, dan dalam keadaan ihram. Dalam keadaan seseorang itu memakai ihram. Yaitu binatang-binatang yang tersebut tadilah. Ibnu Abi Umar dalam riwayatnya kata fil hurum wal ihram. Bukan fil haram, tapi fil hurum. Dalam keadaan orang itu berihram dan dalam keadaan ihram, beza sikit. Riwayat itu disebut. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Hafsah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 macam binatang semuanya fasik. La haraja, tidak mengapa. Tidak mengapa atau tidak menjadi kesalahan kepada orang yang membunuh. Lepas tu tadi, lepas tu juga diriwayat daripada Zaid bin Jubair bahawa ada seorang lelaki bertanya Ibnu Umar, apakah binatang yang boleh dibunuh oleh muhrim? Boleh dibunuh oleh muhrim. Faqala akhbaratni, dia pun berkata, salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada saya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya dibunuh binatang-binatang tadi. Dekor dapat. Ini riwayat daripada Zaid bin Jubair lagi. Katanya ada seorang lelaki bertanya Ibnu Umar, apakah binatang yang boleh dibunuh oleh seseorang dalam keadaan dia muhrim? Dalam keadaan dia tu muhrim. Beza sikit. Dia kata haddatsatni ihda. Tadi akhbaratni, ini haddatsatni. Sebab bagi Imam Muslim beza tu di antara haddatsatni dengan akhbaratni. Beza sikit boleh guna ya. Ini cara Muslim berbeza dengan Imam Bukhari. Bagi dia ikhbar dan tahdits usul boleh tukar-tukar. Tapi bagi Imam Muslim tidak. Di sini dia kata haddatsatni ihda niswatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana ya'muru, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh membunuh anjing galak dan seterusnya. Wa qala wa fi salati aidan, dan dia bersabda dalam sembahyang juga, dan dia boleh bunuh dalam sembahyang. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 macam binatang tidak menjadi kesalahan kepada muhrim membunuhnya. Yaitu apa tadi? Cuma lafaz tu beza. Ini laisa 'ala al-muhrim fi qatlihinna junahun. Tadi la junah. Allah. Diriwayatkan daripada Nafi'. Diriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, katanya, saya berkata kepada Nafi', apakah yang engkau dengar Ibnu Umar menghalalkan lil haram qatlahu lil haram qatalahu. Kalau ada lagi tu salah, tak betul. Kalau qatlahu ada jalan lagi, bolehlah. Kalau qatlu boleh. Kalau kita kata apakah yang kau dengar Ibnu Umar menghalalkan lil haram, yakni untuk orang muhrim. Haram itu digunakan juga untuk muhrim, orang panggil itu haram, orang panggil juga. Jamaknya hurum. La taqtulu sayda wa antum hurum. Boleh juga. Apakah yang dia halalkan untuk muhrim membunuhnya? Qatlah. Ada apa jadi maf'ul? Minat dawa. Tapi kalau kita kata apakah yang kau dengar Ibnu Umar halalkan
untuk binatang yang haram dibunuh. Yang haram dibunuh. Qatluhu itu pun kurang tidak sebenarnya. Kalau nak kira dari segi nahu boleh. Nak kira dari segi nahu boleh. Tapi kurang tidak. Bahkan lagi makna tu. Faham apakah maknanya orang tidak haram tak boleh bunuh kan? Sedangkan ni boleh. Tidak haram pun. Yang tidak dalam keadaan ihram pun boleh juga bunuh. Ini soalannya kalau kita kata qatlu. Kalau kita kata qatlu, maknanya Ibnu Umar menghalalkan kepada orang haram. Mana orang halal tak halal bunuh. Orang haram saja boleh bunuh. Sedangkan ulama agama ni tidak kasih orang itu dalam keadaan ihram boleh bunuh. Dalam keadaan biasa ni pun boleh. Benda-benda yang menyakiti itu. Jadi hak paling baiknya iaitu qatlah. Qatlah bukan qatlah. Bukan qatlah. Minad dawa. Baru jelas makna dia. Dia berkata, faqala lin-Nafi'. Nafi' pun berkata kepadaku, kata Abdullah, saya mendengar Nabi SAW bersabda, 5 macam binatang la junaha 'ala man qatalahunna fi qatlihim. Tidak menjadi kesalahan kepada orang yang membunuhnya kerana membunuhnya itu. Fi qatlihinna, pada membunuhnya atau kerana membunuhnya. Kerana membunuh binatang-binatang, yaitu al-ghurab dan seterusnya. Orang itu Qur'anillah. Lepas tu diriwayatkan daripada ini serupa ya, serupa. Isi dia tu serupa. Cuma sanad saja mana. Sanad. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar lagi, katanya saya mendengar Nabi SAW bersabda, 5 macam binatang tidak menjadi kesalahan pada membunuh apa-apa yang dibunuh daripada binatang itu pada tanah haram. Mana-mana telah dibunuh dah, tidak menjadi kesalahan. Tak tahu pusing, tak tahu risau lah. Kerana membunuhnya tu sudah mati dah, tak apa kata dia. Pada karam mesti. Lepas tu dia sebut supaya tu juga lah sekolah. Hak ni pun sekolah tu. Lepas tu ini bab harus mencukur kepala bagi muhrim kiranya ada gangguan di kepalanya, dan kewajipan membayar fidyah kerana mencukur kepala dan menerangkan qada fidyah sebanyak mana. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku di zaman Hudaybiyah, yani pada tahun di mana berlakunya berhenti sahabat tu di Hudaybiyah. Saya sedang menyalakan di bawah, kata qawariri qidrilli, di bawah periuk, satu periuk saya. Abu Rabi' pula, ni Muslim, keistimewaan dia duduk situ. Keistimewaan dia duduk situ. Tapi bagi orang yang hak biasa untuk nak tahu makna dia secara umum, tak perlu ni. Untuk orang mengaji hadis perlu. Abu Rabi' kata, bukan qidrilli, di bawah tu bukan di bawah qidrilli, tapi di bawah burmah li. Lafaz tu berbeza. Burmah tu makna periuk juga. Di bawah periuk saya. Cuma burmah tu periuk tanah. Periuk tanah. Qidrin tu lebih umum. Periuk daripada apa-apa. Abu Rabi' meriwayatkan burmatil. Saya sedang menyalakan api di bawah burmah saya. Ini periuk saya. Sebab Imam Muslim ambil daripada Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Lepas tu ha tu makna kemalingan sana. Haddatsani Abu Rabi'. Dua orang. Imam Muslim ambil hadis ni daripada dia. Bezanya dia sebut situ. Qawariri kata Qidrin, di bawah Qidrin, di bawah Qidrin. Saya menyalakan api di bawah Qidrin. Abu Rabi' menyebutkan lafaz burmatil li. Wal qamlu yatanasaru ala wajhi. Ketika itu kutu bertaburan di muka saya. Bertaburan di muka saya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya. Kata, "Ayyudzika awam rasul?" Adakah kutu kepalamu mengganggumu, menyakitimu? Qala, kata ni, Ka'ab,
Saya pun berkata, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, fa'lam. Kalau begitu cukup pada puasa 3 hari atau bagi makan kepada 6 orang miskin, atau kamu kurbankan seekor binatang. Kamu bayar dah lah, kita kata. Kamu sembelih atau kurbankan seekor binatang. Seekor binatang kurban, hadiyu. Kata Ayub, saya tidak pasti, saya tidak tahu dengan yang mana satu daripada yang tersebut. Jadi Nabi SAW memulakan yang dia sebut. Dia sebut puasa dulu ke, atau boleh makan kepada 6 orang miskin dulu ke. Hak ni dia sebut ni lagu tu puasa dulu. Tapi saya tidak pasti hak mana dulu kemudian. Imam Muslim sebut benda-benda lagu. Ini Kaiser Muslim. Dia sebut. Kalau orang tu tidak pasti, dia ayat. Saya tak pasti hak mana dia sebut dulu daripada 3. Hak salah lagi seperti juga. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah lagi, katanya berkenaan dengan saya ayat ini diturunkan. Iaitu ayat sama kana minkum maridan. Sesiapa daripada kamu, sesiapa dari kalangan kamu yang sakit ataupun ada gangguan di kepalanya, fafidiyatun min siyamin, maka hendaklah dia bayar fidyah, tunaikan fidyah berupa puasa atau sedekah ataupun mengorbankan binatang. Qala, kata Ka'ab, saya pun pergi kepada Nabi SAW. Dia pun kata, udnu, dekat, mari dekat. Pada waktu saya pun pergi dekat dia. Dia kata lagi, udnu, mari dekat lagi. Saya pun pergi dekat dia. Nabi SAW pun tanya, adakah kutu engkau itu menyakitimu, mengganggu? Kata Ibnu Aun, saya rasa dia berkata, ya. Tak, dia jelas kata ya tu, tak ada syak. Tak ada saya rasa. Ni dalam riwayat ni perawi ni ada kata, saya rasa dia ada kata. Ka'ab tu bila Nabi SAW tanya gitu, dia kata ya. Itu cermat dia. Qala, kata Ka'ab, dia pun menyuruh saya menunaikan fidyah berupa puasa, sedekah ataupun nusuk, ma tayassara, mana yang termudah. Mana yang termudah, yakni kepada saya. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa alaihi, berhenti dekat dia. Ketika itu kepala dia tu berguguran kutu dari kepala tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, ayu'zika awamuk? Kepada dia lah. Dia kata na'am. Jadi tak ada syak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata fa'liq ra'sak, cukurlah kepalamu. Kata Ka'ab, berkenaan dengan saya lah ayat ini turun. Faman kana minkum maridan hadani. Nabi SAW pun kata kepada saya, puasalah 3 hari atau beri sedekahlah dengan 1 farak untuk dibahagikan di antara 6 orang miskin. Awil suk, ataupun kau korbankan ma tayassara, mana yang termudah. Mana yang kamu dapat buat, kamu buatlah. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dia ketika dia berada di Hudaybiyah sebelum masuk ke Mekah. Pada ketika itu dia dalam keadaan ihram. Dia sedang menyalakan api di bawah periuk, satu periuk. Wal qamlu yatahafatu ala wajhi. Kutu pula bertaburan di muka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah hawa kau itu, yakni kutu kau itu menyakitimu? Dia kata ya. Nabi SAW kata syukurlah kepada dan beri makan 1 farak, dibahagikan di antara 6 orang miskin. 1 farak mengandungi 3 gantang, sama dengan 3 gantang. Ataupun puasa 3 hari, ataupun sembelihkan binatang. Ibnu Abi Najib, salah seorang perawi ini, dia kata awil bah syatan. Bukan dia kata awil suk nasi kata, tetapi dia kata awil bah syatan, ataupun kau sembelihkan seekor kambing ataupun biri. Seterusnya daripada Ka'ab bin Ujrah lagi seperti juga kata Nabi SAW lalu dekat dia pada masa Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Nabi SAW kata kepadanya,
adakah kutuk kau itu telah menyakiti? Tadi ayu'dhika. Mudhari'. Ini tak iman. Ya betul. Dia kata ya. Nabi SAW pun berkata kepadanya, ihliq ra'sak, semadzbah syatan nusukan. Kemudian kurbankan sembelih kambing sebagai nusuk, sebagai ibadah. Au sum salah satu ayam, ataupun puasa 3 hari, ataupun bagi makan 3 gantang tamak kepada 6 orang miskin. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Maqil, katanya saya duduk menghadap Ka'ab radhiyallahu anhu ketika dia berada di masjid. Saya pun tanya dia tentang ayat ini. Fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, berkenaan dengan saya lah ayat itu. Saya mengalami gangguan di kepala saya. Saya dibawakan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutu bertaburan pada ketika itu di muka saya. Dia berkata, saya tidak fikir kesusahan sampai begini seperti yang saya lihat pada engkau ni. Saya tidak fikir kau mengalami kesusahan sampai begini seperti yang saya lihat sekarang. Kamu adakah seekor kambing atau beri? Saya kata tidak ada. Pada zalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siyam itu fidyah berupa puasa berapa hari? Tak ada ayat dalam Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata puasa 3 hari. Boleh makan aw sadaqatin, boleh makan kepada 6 orang miskin, setengah gantang makanan setiap orang. Likulli miskin, setiap orang miskin. Qala, kata Ka'ab, fanazalat fiyya khassatan, ayat ini turun berhubung dengan saya secara khusus, tetapi ia untuk kamu, untuk kamu semua. Walaupun peristiwa yang berlaku, Nabi SAW kata kepada saya, peristiwa saya, ayat Quran turun berkenaan dengan saya, tetapi hukum ini umum untuk semua. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah lagi, dia keluar bersama Nabi SAW dengan memakai ihram. Lepas tu kepala dia ni banyak kutu di kepala dan janggut. Nabi SAW pun mendapat tahu. Dia pun hantar orang kepadanya, pada Al-Halaq. Dia pun panggil tukar cukur. Fa'ala qara'ahu, Nabi SAW pun cukurlah kepala dia, suruh cukur. Thumma qala lahu, kemudian Nabi SAW kata kepadanya, engkau ada nusuk, yakni engkau ada binatang untuk dikorbankan. Dia kata, saya tidak mampu untuk mencarinya. Nabi SAW pun suruh dia puasa 3 hari, ataupun boleh makan kepada 6 orang miskin. Untuk setiap 2 orang miskin 1 gantang. Maka Allah SWT menurunkan berkenaan dengannya secara khusus, faman kana minkum maridan aw bi adam min ra'sih. Kemudian ayat ini hukumnya umum untuk orang Islam. Seterusnya harus berbekam untuk orang muhrim. Orang dalam ihram. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika mana dia dalam keadaan ihram. Diriwayatkan daripada Ibnu Buhainah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di jalan menuju ke Mekah. Wa huwa muhrim, dalam keadaan dia ni memakai ihram, wa satarati, bekal itu di tengah kepala. Lepas tu kita tengok semula semula apa yang digalakkan kepada orang muhrim. Sekali lagi sebut muhrim, bukan mahram. Sebab apa? Ramai orang keliru. Berapa kali dah ayat tu, harap-harap boleh keliru. Semua orang dia tukar. Dia tu muhrim dia. Kalau tak ada muhrim dia, tak boleh pergi. Bukan tak ada muhrim, tak ada mahram dia. Muhrim ni pakai ihram. Lepas tu yang jual lagu ni juga, tulisannya lagu ni juga, baca lain, muharram tu bulan. Ataupun yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan, itu muharram. Itu bezanya.
Orang muhrim ataupun bukan muhrim, apa dia yang dipandang elok kalau dia bunuh. Binatang gapo, molek kalau bunuh. Tak kira dalam tanah halal ni selain daripada tanah haram lah, ataupun pada tanah haram, molek berlaku kalau kita bunuh. Sebab apa? Kalau tak kena kita, kena orang lain. Bagai lagu tu ni nanti. Bagai lagu tu. Kalau kita tak alih paku, tak kena tayar kereta kita, kena tayar kereta orang lain. Supaya juga ni ular ni. Kalau dia tak patut kita, dia patut orang lain. Dengan sebab itu elok boleh membunuhnya. Yundabu, maknanya digalakkan, dianggap elok membunuh, boleh. Pasal apa? Benda ni mengganggu, menyakiti, bahkan ada kalanya membawa maut kepada manusia. Dengan sebab itu boleh dibunuh sama ada di tanah haram ataupun di tanah halal. Apa ni yang tidak boleh dibunuh? Yang tidak boleh dibunuh ada apa ni, dua macam. Dalam Quran disebut la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu membunuh binatang buruan dalam keadaan kamu ni berihram. Binatang buruan. Binatang buruan ni apa yang dimaksudkan dengan binatang buruan? Itu binatang yang boleh dimakan dan liar. Binatang darat. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan kepada kamu saydul bar, masidul bar. Jadi binatang buruan darat. Sayd dengan makna masdar dengan makna maf'ul. Masidul bar, jadi binatang buruan darat, lagi kamu dalam keadaan ihram. Maksud binatang beruang darat tu binatang yang halal dimakan dagingnya, dan culah liar. Culah memang asal tabi'i dia. Tak kira kalau ayam kita jadi liar, asalnya tidak liar. Culah waktu tu bukan termasuk dalam buruan tu. Atau kambing jadi liar, itu tidak dikira sayd. Sebab itu dikira binatang peliharaan biasa. Kalau liar tu kerana sebab lain, bukan mengikut kejadian dia. Hak tu tak boleh buru. Baru ni sudah dibincang dah sedikit banyak. Satu lagi, tidak boleh dibunuh binatang yang tidak halal dimakan. Tak boleh bunuh juga. Bunuh makan dia. Kalau dia tidak menyakiti, tidak bunuhan, tapi tak boleh bunuh juga. Tak payah bunuh lah. Tak payah bunuh. Kalau bunuh, kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Kalau bunuh, walaupun binatang itu tidak boleh dimakan, kita tak boleh. Ini dalam keadaan ihram, kita tak boleh bunuh dia. Apa? Tak boleh. Satu lagi, binatang yang bukan merupakan sayd, buruan, tak boleh dimakan. Selain daripada itu, dia mengganggu, mengancam. Apa dia? Inilah di antara yang disebutkan dalam hadis. Dia ganggu. Dia ganggu. Ganggu lah ke mana? Kalau orang bawa daging ke gapo ke bawah, dia sama. Tak kena gaya, dipatuk mata orang. Ni kalau gagak, kalau helang, ada yang jenis. Kalau tikus pun begitu juga. Tikus pun ganggu juga. Wal kalbul aqud, dan anjing galak. Bukan semua anjing. Anjing galak, anjing babak kot ni. Tak ni. Hak ni yang tersebut ni ittifaq ulama. Sepakat ulama, semua boleh bunuh. Dan kalau bunuh mati, apa ni binatang tadi, tidak kena bayar fidyah. Hak ni tak kena bayar fidyah. Tak ada apa-apa. Tak kena bayar apa-apa. Sepakat ulama harus membunuhnya dalam tanah haram ataupun tanah halal. Fil hilli wal haram. Fil hilli wal haram. Itu salah lagi. Apa juga orang keliru. Dia kata fil halli, bukan fil halli, fil hilli. Dalam tanah halal. Wal haram, haram tak apa lah tu. Kalau halli, lain maknanya. Apa ni? Ahlul halli
wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Hak tu halli. Semua orang baca ahlul hilli. Tak betul. Ahlul halli wal aqdi. Hak tu bau. Sini hilli. Ha tu baru bau. Bahasa bahasa Arab ni bagi saja. Kalau hilli makna halal. Tanah halal. Boleh belakang hilli. Kalau hal maknanya buka. Merombak. Rombak. Tali, kau sipu, rombak. Itu hal. Ahlul halli wal aqdi makna pemerintah, pemimpin yang bertanggungjawab, yang mempunyai kuasa untuk merombak sesuatu ketetapan dan mengikat sesuatu ketetapan. Undang-undang, buat undang-undang. Dan bubarkan undang-undang, dia ada kuasa. Itu ahlul halli wal aqdi. Beza dengan bukan ahlul hilli. Ahlul hilli ahli halal pula. Halal lagu mana? Tak ada kena. Tak kena tu lagi. Sajalah untuk bagi peringatan. Harus dibunuh dalam keadaan halal dan haram. Dan dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram pun, orang pakai ihram pun tak apa bunuh. Tak pernah bayar. Wattafaqu, ulama-ulama juga sepakat harus membunuh, harus kepada orang muhrim membunuh binatang-binatang selain daripada yang tersebut. Bukan kata hak ni saja, terhad dengan hak ni saja. Selain daripada hak ni yang mana ada unsur ataupun sifat yang sama. Yang ini unsur gangguan, menyakiti, menyusahkan, memudaratkan, ada unsur. Tak apa pun. Semua sepakat ulama akan bunuh. Lepas tu kalau kita bunuh, tak kena empiliah apa tak kena. Tak kena bayar dan tak kena. Dalam hadis ni sebut lima mafhum adat tidak diambil kira. Tidak dikira, tak boleh kita nak kira. Sebab itulah ulama-ulama kata mafhum adat tidak dipakai. Yang ni hak sebut 5, jangan kita pakai hak 5 tu saja. Banyak sekali contoh dalam hadis-hadis dia sebut 5. Tapi kalau kita campur lain-lain bukan 5, lebih daripada 5. Macam dalam masalah ni sampai 7. Yang mana kalau sebut secara terkumpul 5. Dalam riwayat lain sebut orang lain pula, ada pula. Jadi mafhum adat pun tidak boleh dipakai. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan di sini apa-apa binatang yang ada unsur gangguan, tak apa pun. Sebab apa yang boleh bunuh? Sebab apa yang boleh bunuh binatang-binatang tadi? Imam Malik kata kerana dia ada unsur gangguan. Kalau tidak ada unsur gangguan tak boleh bunuh. Sebab tu kena bayar. Dan kalau kita bunuh tak satu kali. Dia kata ni. Imam Syafi'i kata sebab boleh bunuh tu sebab boleh apa ni tidak dimakan. Tidak boleh dimakan. Hak tadi. Hak sebut 5 perkara tadi sebab tidak boleh dimakan. Itu ilahnya. Setiap benda yang tidak boleh dimakan ataupun yang lahir daripada makul. Lahir daripada makul yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan, harus membunuhnya. Itu mengikut pendapat Imam Syafi'i. Tapi tidak berapa itulah. Bagi orang-orang yang tak setuju, dia bagi anda nak lebih setuju Imam Malik ni. Ni maksudnya boleh bunuh yang ada gangguan. Kalau tak ada gangguan, bunuh, kita bayar, tak ada pasal. Tapi Imam Syafi'i dia bawa tu boleh bunuh tu di tempat lain lah. Tempat lain. Pasal dia tidak boleh dimakan. Apakah Islam dia suruh bunuh setiap benda yang tidak boleh dimakan? Maksud kau bunuh? Tidak. Sebab tu Imam Malik lebih kemah. Dia kata sebab boleh dibunuh di sini sama ada di tanah halal atau di tanah haram sebab gangguan dia. Bukan kerana dia boleh makan atau tak boleh makan. Tidak kerana tu. Kalau tak boleh dimakan, tak ada kena. Dengan sebab itu Imam Malik tidak pegang berdasarkan hadis ini binatang-binatang ini tak boleh dimakan. Imam Syafi'i dia pegang bapa gagak tak boleh makan. Pasal dalam hadis ni Nabi SAW suruh bunuh. Bapa suruh bunuh pasal dia tak boleh dimakan. Betul. Dia kait betul. Macam tak boleh makan. Pak Imam Malik kata tak kait tu.
binatang, buah pun dia kata boleh makan. Kita nak kata tak boleh makan berdasarkan hadis ni tak boleh. Ni berkenaan dengan haji ni, Pak Haji. Orang ihram boleh bunuh tak boleh bunuh? Sebab apa tak boleh bunuh? Sebab apa boleh bunuh? Boleh bunuh pasal dia mengganggu. Kalau dia lain, tidak ada gangguan apa-apa, tak bunuh apa dia. Jenuh bunuh. Begitu. Kalau Pak Haji ni, kalau hak lain, hak tidak ada gangguan. Kalau kita bunuh, menyusahkan, kena bayar pedai apa pula? Bahawa sebab tu dia kata ilahnya sebab bagi suruh bunuh ni sebab gangguan, memudaratkan. Dan kita tidak boleh beristidlal daripada hadis-hadis ni tentang haram binatang-binatang ni untuk dimakan. Ibn Malik pahala betul. Ibn Malik pahala. Sebab tu lah mazhab dia boleh makan. Gagak pun lah boleh. Tak ada masalah. Hak tu kita bincang semula. Alhamdulillah dapat tepat dia. Dapat tepat binatang mana halal makan, binatang mana haram makan mengikut mazhab-mazhab ni apa alasan masing-masing. Hak tu kita bincang tepat dia. Cuma ni sepintas lalu. Pasal apa? Pasal Imam Syafi'i di antara hak dia pegang binatang ni tak boleh makan ni lah pasal Nabi turun. Imam Malik kata turun. Pasal dia ganggu. Bukan kerana dia daging dia tu tak boleh makan. Dia kata gitu lah. Perbincangan panjang tidak nak bincang sini lah. Ada tempat dia. Apa Nabi SAW sebut binatang-binatang ni sebagai fasik, fawasik. 5 jenis binatang ni fawasik. Tadi ada terjemah binatang keji, murda, sepatut. Sebab keji itu ke mana? Payah juga, tak jelas juga. Apa makna fasik? Fasik tu fasaqah, yafsuku, fisqan, makna lari daripada taat, keluar daripada taat kepada Allah SWT, kepada peraturan. Itu dikatakan fasik. Hak ni pun binatang ni tidak berupa binatang-binatang lain. Lari, terkeluar dia daripada sifat binatang lain yang tidak mengganggu. Dia ni mengganggu. Itu dikatakan fasik. Ataupun fawasik. Ataupun kenapa dikatakan fawasik? Kerana ia terkeluar daripada hukum binatang-binatang lain yang tidak boleh dibunuh. Hak ni tak apa, boleh dibunuh. Kerana terkeluar. Ada makna keluar daripada senarai binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Hak ni boleh dibunuh. Sebab itu dikatakan fawasik. Bukan fasik tu tupu manusia, fasik. Orang fasik. Binatang ni tidak ada sifat tu, tidak mukallaf. Berapa kita nak kata fasik? Fasik dari segi luar, dari segi bahasa. Mana keluar daripada satu sifat binatang-binatang yang kebanyakan, yang tidak menceroboh, yang tidak menyakiti. Hal ni dia keluar daripada kumpulan. Satu. Yang kedua, fasik dengan makna apa dia? Fasik dengan makna dia terkeluar daripada binatang-binatang yang tidak halal juga, tetapi dia ni halal juga. Terkeluar daripada hak lain tak boleh bunuh. Hak ni boleh. Sebab itu dikatakan fasik. Lepas tu ulama sepakat pula tentang boleh, harus membunuh anjing galak kepada muhrim, yakni orang yang pakai ihram, dan orang halal, yakni orang yang tidak pakai ihram, sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram. Sepakat. Kalau anjing, orang galak, orang bengkeng, orang tekan, orang kuasa, tak apa semua. Cuma mereka khilaf pula. Apakah yang dimaksudkan dengan anjing dalam hadis-hadis? Adakah anjing dengan makna anjing yang kita maklum tu? Atau anjing ni maksudnya setiap binatang buah? Sebut anjing sebab dia biasa dalam masyarakat, senang ditemui. Sedangkan rimah, singa tu payah nak jumpa. Adakah termasuk dalam hal ni? Khilaf. Ada yang mengatakan tidak, ada khusus dengan anjing saja, asalkan anjing yang mengganggu, tidak termasuk binatang-binatang lain. Kalau singa tak boleh bunuh lah. Kalau rimah, mari nak terkat. Itu masalah. Dengan sebab itu kebanyakan ulama mengatakan al-kalbul aqur di sini, walaupun guna perkataan kalb, dia bukan makna anjing, tapi makna binatang buah.
Tidak mesti anjing. Binatang buah pun tak kira. Kamu termasuklah tu. Termasuklah tu. Ini pendapat jumhur ulama. Setiap binatang yang buah boleh dibunuh. Tidak, tak apa-apa. Tak ada jadi masalah, tak ada bayar fidyah ke apa, tak ada. Kalau orang itu dalam keadaan ihram. Kalau tidak ihram, dalam di tanah halal bunuh, tak dosa. Tak dosa. Kecuali kalau binatang itu termasuk dalam binatang kawalan di suatu negeri, itu termasuk dalam kita kewajipan kita taat kepada pemerintah. Adalah satu. Kerana dia ada saluran-saluran untuk mengawal binatang-binatang lain. Itulah ialah. Itulah. Tetapi kalau dia tu sendiri, kalau tak ada kawalan, tak ada apa, boleh. Tak ada apa. Sekiranya dia mengganggu. Boleh pun. Termasuklah serigala, singa, rimau, macam-macam lagi. Binatang-binatang buah boleh juga. Inilah pendapat jumhur ulama. Sebab itulah dalam hadis disebutkan Allahumma sallit alaihi kalban min kilab. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan untuk anak Abu Jahal kan? Anak Abu Lahab. Kok darah dia. Salah seorang yang mati kena kekok rimau. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dia sebut kalban, anjing. Situlah ulama faham kalb ini tidak semesti dengan makna anjing. Boleh jadi makna binatang buah. Macam peristiwa tu yang berlaku tu bukan anjing yang kekeh dia sampai mati, tapi rimau. Situ ulama faham. Tu pada kat sini kata-kata kalb aku tidak semesti makna anjing. Anjing itu salah satu. Lepas tu perbincangan lain, tak apalah. Ibn Nawawi ada sentuh benda lain, tapi bukan tepat dia sini yang rasa nak bincang. Kita bincang masalah lain lah. Hak lain itu lebih kurang dah. Nampaknya lebih kurang. Seterusnya kita pergi kepada bab berikutnya. Kita harus cukup kepala pada muhrim. Kiranya ada gangguan di kepala ni, ada sesuatu yang menyakiti, dan wajib fidyah kerana cukup kepala. Dan menerangkan qada sebanyak mana fidyah, lagu mana. Baiklah. Kalau tidak dalam keadaan ihram ni, setelah pakai ihram cukup kepala tak boleh. Cukup kepala tak boleh. Usahkan cukup kepala. Sengaja cabut rambut, bulu pun tak boleh dah. Usahkan nak cukup sengaja. Ini nak ayat apa yang biasanya tak boleh, dalam keadaan biasanya tak boleh, dibolehkan dalam keadaan lagu mana, iaitu sekiranya ada gangguan kepala, ada penyakit ke, ada apa ke. Ini tersebut dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Au bihi adam min ra'si. Itu dalam Quran disebutkan yang kita baca tadi, atau di kepalanya ada gangguan. Ada penyakit, ada apa, itu boleh cukup kepala. Tapi bila cukup kepala, kenalah bayar fidyah. Fidyah tu siyam atau sedaqatin atau nusuk. Di situ dengan makna takhir, tidak kata hak ni, hak dia sebut dulu tu lebih utama, lebih molek. Tak boleh buat mana saja. Kita buat atas senang. Hak mana ma tayassar dalam hadis ni. Hak mana yang kita buat mudah. Buat mana? Buat tu. Pada Al-Quran sebut berupa puasa, siam atau sedekah ataupun nusuk, kurban, sembelih binatang. Banyak mana? Tak ada. Hadislah yang menyebutkan. Kalau tidak kita tak tahu. Puasa tu 3 hari. Sedekah tu iaitu satu farak. Iaitu 3 gantang. Dibagi di antara 9 orang miskin. Yang ni tiap-tiap seorang tu setengah gantang. Gitu. Terusnya nusuk apa? Iaitu dalam hadis tadi kita sudah lihat sembelih kambing saja. Itulah sebagai fidyah untuk menampung kekurangan yang telah kita lakukan semasa kita berihram, iaitu cukup kepala.
Cukup kepala. Orang duduk buat-buat, orang pergi Mekah ke apa tu, kita orang Islam ni tu segala amalan kita apa-apa ada paduan. Bukan sahaja ikut suruh buat, ada rujukannya, ada sandarannya. Itu kelebihan kita. Lepas tu perbezaan lain sikit-sikit lah. Di antara ulama, kasarnya asasnya itulah. Terusnya nampaknya dah tidak perlu bincang panjang lah, sebab tak ada masalah mana. Harus berbekas bagi orang muslim. Kalau kira dalam keadaan ihram tak boleh bekas. Ini harus. Tak boleh bekas tu sekiranya melibatkan rambut lah. Kalau bekas juga, motor mesti kena cukur. Lepas tu baru boleh bekas. Masalah rambut bila sudah hilang rambut tu kena bayar fidyah. Tapi kalau semata-mata bekas, orang tu katakanlah dia botok tu. Sebab orang bekas tu pun tak ada rambut. Bekas sebab tu tak apa, tak ada apa-apa. Tak kena bayar fidyah apa. Boleh bekas. Itulah. Lepas tu daripada hadis ni juga, kata dalam ibadah haji ni pakat ihram banyak kesusahan tu kan. Kalau susah sangat, sifat agama kita. Ini pun salah satu prinsip agama kita. Bila susah, dia akan jadi terbuka, ada kemudahan. Sudah dia akan sempit pula. Ada ketikanya dia sempitkan kita supaya beringat. Tidak lepas tu, atau tidak ketat sangat sama-sama. Tidak. Oh juga dalam masalah ni, ni nak ayat ketat. Tapi ketat tu adakah supaya dalam agama lain? Memang tak boleh. Batal tu, kalau batal tak jadi, tidak lagu tu. Tak apa. Dalam keadaan perlu, kalau nak sakit ke, cukup kepala, pakai baju ke, waktu sejuk sangat demam, pakai baju sejuk, berjahit, apa, tak apa. Tapi kena bayar dia. Itulah jalan penyelesaian. Kena bayar dia. Waktu sejuk. Ataupun terpaksa kena bunuh binatang buruan. Terpaksa kena bunuh binatang buruan. Kena lapar, tak ada. Masalah ke mana? Makanan tak cukup, tak ada. Boleh dalam keadaan. Boleh. Tapi kena bayar dia. Itu cara agama kita. Hak tadi hak kata kalau tak ada rambut di kepala nak dibekas, tak ada kena bayar apa-apa tu. Hak tu mazhab jumhur ulama. Tapi riwayat daripada Ibnu Umar dan Imam Malik kata makruh saja. Hasan Basri, riwayat daripada Hasan Basri, dia mengatakan kena bayar fidyah. Hasan Basri ni bukan ramai. Kalau ramainya kata tak kena bayar. Kalau kena bayar apa? Sebab rambut tu. Sebab rambut tu kena buat. Dalam kes orang tu tak ada rambut, memang botok asal lah, botok asal, bukan botok dia cukup kepala tu lain hak tu. Botok asal, hak tu tidak kena apa-apa. Itu mengikut jumhur ulama. Ini pun disebutkan oleh Imam Nawawi. Nampaknya sekatlah untuk malam ni, dan kita akan sambung lagi terusnya pada malam minggu akan datang. Allah.